Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video kali ini merupakan tugasan mengenai ulasan artikel. Jadi uh, saya Muhammad Safran, merupakan wakil daripada kumpulan kami akan mengulas mengenai artikel yang telah kami pilih. Baiklah. Tajuk ulasan artikel ini adalah History of Rakhine State and the Origin of the Rohingya Muslims yang ditulis oleh Haradan Kumar Mohajan. Artikel ini telah diterbitkan oleh IKAT, yaitu The Indonesian Journal of Southeast Asian Volume 2, yaitu pada tahun 2018. Artikel ini mempunyai halaman daripada 19 sehingga 46 muka surat. Penulis yaitu Haradan Kumar Mohajan merupakan penolong Profesor Jabatan Matematik Universiti Premier Chittagong, Bangladesh. Beliau telah banyak menulis dan menerbitkan artikel-artikel ini di laman sesawang yang rasmi. Tajuk artikel ini, seperti yang saya sebutkan sebelum ini, adalah salah satu artikel yang diterbitkan oleh beliau. So, secara keseluruhannya, liputan dalam artikel ini adalah berkaitan dengan etnik Rohingya, merupakan satu kumpulan etnik minority Muslim di Rakhine yang mana mereka telah tidak dianggap sebagai warga negara. Etnik Islam Rohingya di Rakhine ini juga sering ditindas dan mereka teraniaya disebabkan peningkatan nasionalisme Buddha yang semakin besar di Myanmar. Bukan itu sahaja, masyarakat Islam Rohingya juga tidak diberikan hak kemanusiaan di Myanmar. Hal ini kerana kewarganegaraan mereka sebagai rakyat Myanmar yang sah ditolak dan dinafikan. Tambahan lagi, mereka juga menjadi mangsa penindasan dan hak mereka juga dirampas. Misalnya, mereka ditindas dalam bentuk percukaian, penyitaan tanah, pemusnahan masjid, dan penyiksaan. Oleh itu, terdapat beberapa faktor utama artikel ini dipilih sebagai ulasan artikel kumpulan kami. Faktor yang pertama adalah dari segi artikel tersebut yang berkaitan dengan tajuk tugasan kumpulan kami, yaitu dasar penjajahan British terhadap masyarakat Islam Rohingya. Faktor yang kedua adalah artikel tersebut ini membincangkan asal-usul masyarakat Islam Rohingya, yakni bentuk kewarganegaraan dan penindasan yang mereka hadapi. Faktor yang ketiga adalah artikel ini membincangkan berkaitan agama Islam itu sendiri. Jadi jelaslah bahawa artikel ini kami pilih berdasarkan persetujuan daripada ahli kumpulan berdasarkan faktor-faktor tersebut. Oke, seterusnya saya akan ulas bahagian pertama dari segi kelebihan, yang mana artikel ini dapat dilihat penghasilan jurnal ini termasuklah berkaitan dengan susunan penulisan yang teratur dan lengkap. Buktinya, jurnal ini telah memperlihatkan pada halaman pertama dimulakan dengan tajuk dan juga berkaitan dengan negara, dengan maklumat-maklumat penerbit serta penulisan secara lebih terperinci lagi. Lampiran abstrak yang ditulis juga mempunyai hubungan kait yang relevan, seperti mana tajuk jurnal ilmiah ini. Jurnal ilmiah ini memaparkan kisah tentang sebuah kumpulan etnik minority Muslim di Rakhine. Seterusnya, kelebihan yang terdapat dalam jurnal ini juga tentang penggunaan nota kaki pada setiap uraian yang dijelaskan bagi tujuan untuk memudahkan penulisan dihasilkan. Misalnya pada muka surat yang terdapat dalam jurnal ini, nota kaki itu disertakan, jadi ia mengukuhkan lagi setiap hujah yang ingin dibahaskan. Perkara ini dapat juga dilihat dalam perenggan yang telah diuraikan. So, antara kelebihan seterusnya juga adalah dari segi kekuatan yang diutarakan berkenaan dengan jurnal ilmiah ini, dari segi penyusunan penggunaan gramatis yang digunakan oleh penulis. Sebagai contohnya, susunan bahasa yang senang dan mudah difahami. Jika dilihat bermula daripada abstrak sehinggalah kesimpulan, penggunaan gaya bahasa yang digunakan penggunaan kata juga tidak menunjukkan keralatan yang menghuraikan sebuah peristiwa. Selain itu, kelebihan seterusnya dalam jurnal ini juga termasuklah sorotan literatur yang diselitkan dalam setiap perbahasan dalam jurnal ini bagi mendapat perbandingan pendapat dalam penulisan-penulisan jurnal yang lain. So, secara ringkasnya, jurnal ilmiah ini mengisahkan tentang sejarah negeri asal Rakhine dan sekaligus membawa kepada perkaitan asal-usul masyarakat Rohingya Islam di negeri Rakhine. Aspek kelebihan ini merupakan antara aspek yang pengulas
bagi pengulas terdapat dalam jurnal ilmiah ini. Oke, baiklah. Seterusnya saya akan ulaskan mengenai kelemahan. Kekurangan yang dapat dilihat dalam artikel ini adalah dari segi sasaran pembaca, di mana ianya hanya ditunjukkan lebih kepada golongan warga pendidik sahaja. Perkara ini boleh dilihat apabila penulis ada menggunakan istilah-istilah yang boleh mengelirukan golongan pembaca. Misal katanya singkatan-singkatan seperti GOM, yang itu serta dalam artikel ini juga ia banyak memberi peratusan bagi kumpulan etik yang terdapat di Myanmar. Artikel ini terdapat beberapa suku kaum etik yang sepatutnya penulis boleh membuat pecahan dalam bentuk jadwal bagi memudahkan pembaca lebih memahami. Hal ini kerana peratusan yang disenaraikan itu banyak dan perkara ini mendatangkan kekeliruan dalam kalangan pembaca. Oleh itu, melalui cara penulisan sebegini, sudah pasti berkumpulan pembaca akan merasa hilang minat dan akan juga hilang minat terhadap artikel ini kerana ianya tidak dilengkapi dengan huraian yang penuh. Seterusnya, antara kelemahan yang dapat dilihat juga dalam artikel ini adalah penulis juga kurang menyelipkan data-data sokongan yang lebih banyak berkaitan artikel. Dalam perkara ini, penulis bolehlah menyelipkan mengambil data yang statistik berkaitan penindasan kaum Rohingya, dan melalui pengambilan data ini sudah pasti akan memudahkan pembaca mengetahui secara mendalam akan data, maksudnya perbandingan tahun mengenai penindasan daripada semasa ke semasa. Jadi bagi pembaca dapat melihat mengenai penindasan terhadap Rohingya itu daripada tahun sekian kepada tahun sekian. Sepatutnya penulis tu pada pendapat kami boleh mengemukakan contoh-contoh seperti yang saya bagi tahu sebentar tadi. So, tegasnya dengan memberikan perkara sebegini sudah pasti akan dapat menguatkan lagi huraian dan serta dapat memberi gambaran dimanapun kaum ini juga boleh diterima di negara-negara yang lain. So, akhir sekali penulisan jurnal ini didapati mempunyai, maksudnya mungkin dia lebih kepada bersentrikan lebih kepada masyarakat Rohingya, sebab dia lebih banyak menceritakan penindasan terhadap kaum Rohingya, kenapa dia ditindas, tetapi tidak ada menyatakan dan membahaskan mengenai kenapa dengan spesifiknya mengapa kaum Buddha itu menentang, tidak mahukan Rohingya dan tidak mengiktiraf negara Vietnam itu. Dia hanya menspesifikkan kepada kaum Rohingya, kaum Islam di Rohingya itu sendiri. So maksudnya dia lebih macam bersentrikkan kepada satu kaum saja. Maksud saya bukan satu kaum, dia lebih sentrik kepada satu, tidak kepada dua-dua. So secara keseluruhannya pada pendapat kami semualah memang tidak dinafikan jurnal ini telah mengulas mengenai jurnal ini menyatakan bahawa orang itu adalah penduduk asal dan telah lama menetap di Arakan. Semasa penjajahan Inggris di Burma telah menyebabkan wilayah Arakan dimasukkan ke dalam wilayah Burma ini, merupakan bermulanya penindasan terhadap masyarakat Rohingya. Secara keseluruhannya, jurnal ini juga telah menjelaskan sejarah negara Arakan dan masyarakat Muslim Rohingya serta latar belakang penganiayaan dan keganasan dalam menentang Rohingya di Myanmar dengan jelas. Oleh itu, jurnal itu amatlah sesuai dibaca oleh pelajar dan mahasiswa kerana ia dipenuhi dengan informasi ataupun maklumat yang lengkap dan rujukan. So, apa yang ingin saya wakil daripada kumpulan kami, dari pengenalan sehingga liputan dan kelebihan dan kekurangan artikel sehingga kesimpulan yang kami terangkan adalah berdasarkan kepada artikel perbincangan kami, di mana artikel ini tidak complicated dan dia sangat mudah difahami lah, sesuai untuk kajian, untuk buat bahan kajian. Sekian saja dari kami, sekian saja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.